Ha, mengidghamkan huruf ha. Maksudnya berlaku idgham huruf ha. Macam mana? Tuan-tuan nak baca. Kesalahan mengidghamkan ini tuan-tuan kena baca. Saya tak boleh baca sebab saya yang tulis buku ni. So, tuan-tuan baca baru nampak situasi sebenar. So yang dimaksudkan dengan idghamkan ha, apabila ha itu berulang. Slokan TV. Ya. Apabila huruf ha itu berulang, tak kisahlah. Huruf Quran kalau berulang, dia jadi berat pada sebutan. Saya ulangi sekali. Mana-mana huruf Quran, hamzah ke, ha ke, apa-apa huruf yang berulang. Bila dia berulang dan berjiranan dan kedua-dua huruf itu berbaris, dia menjadi berat pada sebutan kita. Oleh kerana itu kita dapati setengah qiraat lain dia baca idgham. Dia masukkan kedua-duanya sebab berat. Tetapi qiraat kita, qiraat imam yang kita ikuti di Malaysia ni, Imam Hafsun an Asim, dia tak baca dengan idgham, bahkan dia kekal dengan baca izhar satu-satu. Wala yarhaqu wujuhahum hahum. Kena satu-satulah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Ada dua ha yang berbaris. So kalau kita tak jelaskan, dia akan jadi idgham. Wala yarhaqu wujuhahum, dia jadi tak jelas. Sebab dua huruf yang sama berbaris. So kena baca satu-satu. Berikan setiap hak huruf itu satu-satu. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Petua dia, macam mana kita tak nak bila berlaku accident, huruf pertama yang berulang tu kita perlahankan sikit suara. Huruf kedua yang berulang kita angkat suara. Contoh, wallahu, ini lagi susah. Wallahu hu. Ada dua hu. Hu. Selalunya tersalah idgham. Wallahu was-sami, hilang ha. Wallahu huwa. Ha pertama rendahkan suara. Wallahu. Ha kedua naikkan suara. Hu. Wallahu huwas-sami'ul alim. Yang ni kita dapati daripada talaqi. Kalau kita hanya tengok Quran, kita baca ikut kefahaman kita, kita tak dapatlah apa nama ni, kelebihan talaqi. So talaqi, apa yang saya beritahu, huruf pertama direndahkan, huruf kedua ditinggikan, itu hanya kita dapati daripada kita ambil pada guru ataupun kita amati bacaan guru. So guru-guru Quran yang pakar, yang ahli dalam Quran, guru Quran Arab, kita nampak cara dibaca. Dibaca mana? Cuba tengok ha pertama dan ha kedua tu berbeza. Dibaca wallahu huwa. Dibaca macam tu. Wallahu huwas samiul alim. Ha pertama rendah, ha kedua tinggi. Itu cara kita baca dua huruf yang berulang. Kita orang Melayu baca sama level aja. Wallahu was. Bila sama saja suara tu, ha pertama, ha kedua sama, dia akan jadi bercampur. Itu yang kita namakan idgham. Wallahu was. Jadi idgham. Wallahu huwas samiul alim. Yang ni nak kata, yang kita kata kena baca tu, kena talaqi tu, kena dibengkelkan. Baru settle masalah. Kalau tidak, kita duduk perasan, aku dah baca betul lah. Saya dah baca okey kot. Main kot je. Okey. Seterusnya huruf kesalahan. Mentafkhimkan huruf ha. Tafkhim apa makna dia? Tak ada lagi nota kaki kat sini sebab perkataan tafkhim ini berulang. Bermakna kita dah tahu sebelum ada perkataan tafkhim, dah dicerita tentang tafkhim. So benda tu tak diulang. Orang yang baca, dia cedok buku, dia hanya buka saja, yang nak baca, tidak akan dapat faham buku ni dengan baik. Yang nak faham buku ni, dia kena baca daripada awal, dia kena telusuri semua nota-nota kaki dan dia kena tahu apa makna setiap perkataan yang ada dalam tu. Kita kalau tak boleh semua perkataan tu Arab, semua tak tahu perkataan tajwid secara istilah tajwid dalam Arab tu semua sekali, tak apa. Kalau kita tahu beberapa perkataan yang penting dalam istilah tajwid tu dah memadai. Contoh tafkhim. Tafkhim perkataan tajwid Arab. Sebenarnya bahasa dia adalah tebal. Kenapa saya tak pilih untuk kesalahan menebalkan ha? Kenapa saya tulis mentafkhimkan? Sebab dia tafkhim ini dalam bahasa tajwid dia ada dua. Satu tafkhim, satu taghlidh. Dua-dua tu maknanya tebal belaka. Tapi ketika selain daripada huruf lam, dia guna tafkhim. Untuk huruf lam, dia guna taghlidh. Bermakna perkataan istilah tajwid ini dia ada yang sesuai dengan dia.
sesuai dengan huruf tersebut. Kalau huruf tu ditebalkan, dia tak guna sembarangan perkataan dia. Oleh kerana itu, saya kekalkan istilah-istilah tajwid dalam bahasa Arab supaya kita walaupun tak tahu semua perkataan Arab, semua isu-isu tajwid dalam bahasa Arab, kita tahu beberapa perkataan, istilah-istilah penting dalam tajwid itu pun dah memadai. Oleh kerana itu, kalau sesiapa yang betul-betul hadam buku ini, dia pun dah jadi macam ustaz dah. Dia pun dah jadi barangkali boleh mengajar dah orang. Baik. Mentafkhimkan ha. Saya sebut tadi, huruf tafkhim ada 7 campur 2, 9. Khussa, dagtin, qir. Tak ingat ustaz? Tak apa. Video ni kita rekod, tak ingat tulis apa. Dalam mana-mana buku pun ada khussa, dagtin, qir. Selain daripada tu, dia nipis. So cara kita nipiskan huruf, kalau dia baris atas dan baris bawah, kita nak lebarkan bibir. Ha. Lebarkan bibir. Baris bawah. Hi. Itu cara kita nak nipiskan huruf. Kalau kita buka mulut luas, jadi tebal. Ha. Kita buka mulut luas, jadi tebal. Hi. Tak. Dia kita buka bukaan yang pertengahan. Jangan terlampau luas, jangan terlampau kecil. Pertengahan antara luas dan kecil. Kalau luas, ha. Jadi tebal. Kalau kecil, jadi he. Jadi he. Antara keduanya jadi ha. Okey. So, jangan tafkhimkan ha. Macam mana bila kita tafkhim? Bila dia buka mulut tu luas. Besar. Cuba tengok. Huruf ha tersalah ditafkhimkan ada 3 keadaan. Ini contoh dia. Ada 3 keadaan. Keadaan pertama apabila huruf ha diapit dengan 2 huruf yang tebal. Mutahharah. Ta tebal, ha nipis, ra tebal. Jadi ha seorang di tengah-tengah tu nipis. Kiri kanan dia huruf tebal. Mana tak tebalnya? Sebab diapit huruf yang gemuk. Dia turut tergemuk sekali. Yang ni salah. Yang ni yang tak talaqi, yang tak baca dengan guru, yang tak jumpa guru yang ahli, memang akan baca salah. So kalau kita ni ayat biasa je, marfu'atim mutahharah. Nampak macam dah okey, tapi belum okey lagi. Saya contohkan. Tengok huruf ha. Marfu'atim mutahharah. Macam dah okey Ustaz, tapi belum okey lagi. Sebab apa? Sebab ha yang macam tu masih lagi tebal. Dia tak sampai macam mutahharah, bawah tu nak tebal, tak. Kalau kedudukan bibir kita tak betul, secara langsung dia akan menjadikan ha tu tebal. So cara dia, cuba tengok ta. Ta tebal, ta. Bibir kita biasa, ta. Okey? Ra tebal, ra. Jadi ta dengan ra, bibir kita sama. Dia sudut bukaan dia ataupun bentuk bibir kita. Dia duduk pada tempat dia biasa. Tapi sebut huruf ha, dia tak boleh sebut ha. Dia tak boleh sebut ha. Dia sebut macam mana? Dia sebut ha. Nampak? Ha. So, ta, ha, ra. Mutahharah. Okey. Mutahharah. Yang ni nak talaqi ni. Kemudian, begitu juga boleh berlaku tertebal apabila kalau huruf ha tu selepas ada huruf mat. Muhajirun. Wa qala inni muhajirun. Jadi tebal. Sebab dia nampak mat tu. So bila ada mat, dia sekali tebalkan. Ha tu sekali dengan mat. Muhajirun. Kita nak muhajirun. Kita nak muhajirun. Wa qala inni muhajirun ila Rabbi. Kemudian, kalau huruf ha itu berada di antara 2 alif. Antara 2 alif. Taha ada alif, taha ada alif mat. Kemudian ha ada alif selepas pada huruf ha tu. So ramai yang baca wal ardi wa ma tahaha. Itu jadi baca. Tahaha. Tak nak macam tu. Wal ardi wa ma tahaha. Macam tu. Wasyamsi wa duhaha. Bukan wasyamsi wa duhaha. Macam dah okey bunyi dia, tapi belum sampai lagi keokian dia tu. Keokian dia tu. Okey. Was-samaa'i wa ma banaha. Tak okey lagi. Banaha tak okey. Banaha. Bau betul. Maknanya ha tu dinipiskan. Kalau tidak, dia jadi tafkhim. Kemudian menambahkan khafa. Okey.
Tuan-tuan akan baca. Khafa ni adalah sifat. Sifat. Kalau kita mengaji bab sifat, kita akan bertemulah dengan sifat khafa. Sifat khafa ni dia khas untuk hawi, huruf hamzah, 4 huruf hawi. Jadi bila huruf tersebut ada sifat khafa, khafa ni apa? Tersembunyi. Dia lemah, dia tersembunyi. Antara yang bersifat dengan khafa, ha. Macam mana nak kena ha tu? Cuba kita bunyikan ha. Atau cuba kita matikan ha. Dia tak sangkut dengan mana-mana bahagian. Dia bunyi berterabur je. Ha. Itu sembunyi. Tapi cuba matikan huruf hamzah. Dia melekat pada 114. Itu bukan huruf khafa, huruf jelas. Kalau dia menempel, dia melekat pada mana-mana bahagian dalam anggota percakapan kita, kita panggil dia huruf yang kuat. Tapi kalau dia bunyi dia berterabur, tak melekat sangat pada mana-mana dinding, mana-mana tempat dalam alat pertuturan kita ni, dia tu huruf-huruf yang lemah. Antara huruf yang lemah ada huruf ha. Sebab dia bersifat dengan khafa tersembunyi. Kita tak tahu mana keluar dia berterabur. Memang kita tahu daripada sini. Tapi bila dia bunyi tu, dia jadi macam berselerak. Okey? Jadi bila kita tahu huruf ha, dia ada sifat khafa, apa tugas kita? Tugas kita jaga supaya dia tak terkhafa. Jaga supaya dia tak terlebih sembunyi. Maknanya hidupkan ataupun jelaskan sebutan dia. Berlaku apabila huruf ha, selepasnya ada huruf ha ataupun huruf sejenis. Wa ma qadarullah. Senang. Tapi selepasnya ada ha. Cuba tengok macam mana kita baca. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Ha tu bunyi dia lebih ketara berbanding huruf ha. Ha tu dah jadi hilang. Sebab kedudukan huruf ni. Kalau ada huruf ha berbaris, selepasnya ada huruf sejenis seperti huruf ha, selalunya huruf ha kita tersalah dihilangkan ataupun terkhafa, terlebih sembunyi. So macam mana kita hidupkan bunyi ha? Wa ma qadarullah haq. Wa ma qadarullah haq. Sebut ha dulu. Jangan hilangkan ha. Dia bukan kita hilangkan ha. Sebab kita sebut ha tu secara tak bersungguh. Bila time kita sebut huruf ha, kita sungguh sebutan ha, nak hamas dia. Jadi ha, sebelum tu dia tenggelam. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Nampak tak? Ha tu tenggelam, ha jadi timbul. So dua-dua tu nak dijelaskan. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Bila dia baris bawah lagi parah penyakit ni. Bila ha baris bawah lagi nak mudah terhilang. Fa subhanallahi hina tumsi. Mana ha hilang. Dijaga ha supaya tak terlebih khafa. Fa subhanallahi hina. Fa subhanallahi hina. Macam tu. Agak-agak ni kalau kita bengkelkan, kita buat di mana-mana hotel yang murah, tuan-tuan bayar harga hotel saja untuk 2 hari 2 malam, ada orang nak tak? Saya tak nak ambil apa-apa cas, apa-apa yuran, cuma bayar makan minum saja. Bayar makan minum hotel. Siapa nak bawa semangat sikit, sebab kalau online ni dia tak bersemuka, tak semangat. Boleh Ustaz. Nanti kita try survey. Kalau kita ada dalam 20 orang pun dah cantik. Sekarang ni kita ada 100 orang lebih ni, 110 macam tu. Satu grup, kita ada lagi satu grup yang sebelum kita dah buat dah. Saya ingat better kalau kita bengkelkan, kita bersemuka betul-betul. Duduk 2 hari 1 malam pun dah okey dah. Saya ingat belanja tak banyak pun. Dalam paling kuat pun mungkin 200. Untuk 1 hari, 2 hari semalaman. 200. Tak apalah, nanti kita bincang balik. Sebab apa? Isu dia bukan isu teori. Teori ramai orang boleh belajar. Ramai orang boleh kupas. Isu dia adalah isu kita bila kita nak baca tu. Siapa nak betulkan kita? Siapa yang sanggup untuk bersemuka dengan kita, nak betulkan bacaan kita. Itulah ustaz sebenar. Kalau sekadar nak seminar, ambil buku ataupun lepo kertas kerja ataupun nota, itu siapa-siapa pun boleh buat. Orang tak mengaji pun boleh. Ataupun videokan pun tak apa. Tapi yang lebih daripada itu adalah orang yang nak dengar bacaan kita, dan yang mendengar bacaan kita tu adalah orang yang ahli. Maksudnya dia memang ahli dalam bidang tu. Bukan semua orang ahli yang mengajar Quran. Kena hati-hati. Okey, saya tak nak cerita panjang cerita tu.
Jadi menenggelamkan huruf ha. Maksudnya jangan tenggelamkan ha. Kena buat apa? Kena jelaskan dia. Kita nak jelaskan ha, tetapi kadang-kadang dalam keadaan tertentu jadi tertenggelam. Cerita-cerita ni, apa yang saya bawa dalam buku ni, dia bukan cerita baru. Dia adalah cerita lama. Mungkin zaman sahabat dah ada macam ni. Mungkin zaman tabi'i pun dah ada masa ni. Setiap generasi tu, setiap kaum tu ada masalah sebutan huruf dia. Jadi ha ni tertenggelam kalau sebelumnya huruf ain. Kita dah sibuk nak sebut huruf ain. Kemudian ada huruf ha pula. Selepas tu nak wakaf huruf dal ni qalqalah pula. Jadi ha dah hilang. Wa aufu bil ahd. Ain dengar, da dengar. Ha hilang. Wa aufu bil ahd. Ha tu ada tapi macam tak ada. Kewujudan dia tu dinafikan. So betul-betul kena jaga. Itu perlu pada talaqi. Maksudnya bila kita baca, ada orang dengar. Dan orang dengar tu dia tahu masalah ni. Kalau dia sendiri baca macam tu, nak tahu macam mana. Wa aufu bil ahd. Itu cara kita. Cara kita jelaskan huruf ha, yang selepas huruf ha tu ada huruf yang dia qalqalahkan. Wa aufu bil ahd. Itu cara dia. Kalau tak talaqi memang kita baca macam ni. Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Kita tak tahu macam mana nak intonasikan dia. Nak tekan suara kat mana kita tak tahu. So dalam saya pun tak tahu kenapa ni timbul-timbul garis-garis ni. Dia tak tahu kenapa timbul garis kuning, hijau, merah ni. Saya pun tak tahu kenapa. Okey. Jadi baca dia kena jelaskan ha. Wa aufu bil ahd. Jangan baca wa aufu bil ahd. Itu tak jelas ha. So cara baca diambil daripada guru. Tu tengok wa takunul jibalu kal aihni ada ha. Kalau tidak kita baca macam ni wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Ha dia tak ada tapi lemah. Sebab saya beritahu tadi ha ada sifat khafa, dia mudah hilang. So kalau baca macam tu dia akan terus hilang, lama-lama akan hilang. So cara baca dia bila ada ha macam ni tekan pada huruf ha. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Nampak tekan senang je. Tapi bila time kita nak baca, kita tak berani nak tekan tu. Nampak macam tak baca, senang ni. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Macam senang. Bila kita baca nanti, kalau 10 orang baca, mungkin seorang je yang betul tekanan dia. Yang lain 9 tu nak tekan kat mana, dah dah tak agak-agak nak tekan kat mana. Sebab saya beritahu ni dia adalah berdasarkan pengalaman. Contoh, kita kata bila sampai huruf yang kita nak sabdukan, kita tekan suara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dal dekat siapa? Dal. Macam tu. Tapi bila pelajar nak buat waladdallin, tak boleh nak buat. Dallin tak nak buat. Dengar senang tapi nak buat tu di cerita lain. Aspek yang kedua itu. Yang kelima, mengeluarkan huruf ha daripada corong hidung. Ini siapa yang dengar video terbaru yang saya share dekat Facebook tu, saya cerita tentang huruf ha yang memang orang yang bukan ahli dia akan sebut huruf ha daripada hidung. Ma aghna anni maliyah, dikeluarkan ke hidung. Radhiyallahu anhum wa radu an, dikeluarkan ke hidung. Thummal jahima sallu, dikeluarkan ke hidung. Hayya 'alas salah, salah. Saya ada pengalaman ustaz yang lepasan syariah di Universiti Madinah. Dia mengajar di Ma'had Hafiz Terengganu. Kemudian dia menjadi hakim tilawah peringkat negeri Terengganu. Bila ada kursus, dia ajar orang supaya huruf ha yang hujung tu dibaca kat hidung. Ma aghna anni maliyah. Dah jadi bolok air orang ni. Rosaklah. Kita ustaz balik daripada Madinah tapi ajar qari-qari pula tu, ajar benda yang salah. So Quran ni bukan untuk semua orang untuk ajar. Better kita jadi orang yang belajar tak apa. Selagi mana kita belum cukup
terpelajar ataupun belum cukup ilmu dia, jangan cepat ataupun jangan gopoh nak belajar, kecuali kita under israf, kita pada dalam apa, dalam fatrah belajar untuk mengajar. Itu lain cerita lah. Maksudnya dia sentiasa refer kepada guru dia. Betul tak saya ajar macam ni? Saya ajar dia semalam macam ni. Betul tak Ustaz? Betul tak? Dia ada sentiasa tanya guru dia apa yang dia ajar betul ke tidak. Itu cerita lain. Yang ni dah masuk dalam medan, turun ke padang, ajar orang dan ajar yang salah. Dan saya dengar dalam pengajaran Quran online, dalam Facebook, tuan-tuan kena hati-hati. Banyak yang ajar salah. Ada yang betulnya. Tetapi bila kita tahap kita mengajar orang, kita tak boleh ajar yang salah. Kita tak nak lah, awak ni asyik nampak yang saya yang salah aja. Yang betul kenapa tak nampak? Bukan masalah nampak betul yang betul yang salah. Kita tak boleh ajar yang salah. So bila saya buat penegaran kepada guru-guru, saya melihat apa yang salah. Saya tak melihat apa yang betul. Yang betul tu ajarlah. Tapi anak pelajar yang ajar secara online, dia tak tahu tu yang salah. So dia copy yang salah. Ajar yang salah, dia copy yang salah. Okey, so ni keluar dia daripada corong mulut. Betul makhraj dia daripada pangkal leher, tapi suaranya dihantar ke mulut. Ma aghna anni maliyah. Keluar ke mulut. Radiyallahu anhum wa radu an. Kena buka mulut. Radiyallahu anhum wa radu an. Barulah suara tu keluar kat mulut. Kalau tidak, kalau kita tutup mulut kita, suara akan keluar kat hidung. So tak ada suatu huruf pun yang keluar daripada hidung kecuali dengung. Dengung bukan huruf. Dengung adalah sifat. Semua huruf keluar daripada corong mulut kecuali sifat. Sifat apa? Sifat gunah yang ada pada huruf nun dan mim saja. Yang lain tak ada kena mengena dengan corong hidung. Okey. Yang seterusnya menyebut huruf ha seperti ha. Ini kebanyakan orang perempuan lah. Orang perempuan dia tak boleh sebut huruf ha. Ha ni biasanya kalau orang lelaki dia boleh sebut suara dia kasar. Suara dia kasar, garau, senang sebut ha. Tapi orang perempuan kadang-kadang dia tak ada huruf ha. Dia ada setakat ha je Ustaz. Saya tak ada lah huruf ha, ada hal je. Lillahima, lillahima, ya lillahima. Hi lillahima juga dia payah. Tapi kalau cuba sebut hantu, okey pula. Tu yang pelik tu. Sebut hantu, pandai pula dia sebut hantu. Tak ada lah sebut hantu, tak ada. Saya takut hantu. Saya tak takut hantu. Pandai pula ha. Tapi bila baca Quran, dia buat perangai. Ada je huruf ha, dia sebut macam huruf ha. Cuba tengok. Kadang-kadang sebut perkataan hantu okey, tapi perkataan huruf ha dalam Quran jadi huruf ha. Itu masalah tak biasalah, tak biasa sebut. Tapi jadi kaum mudah salah apabila ha berjiranan dengan ha. Kalau huruf ha seorang diri, sebatang kara, ha senang sebut ha, hi, hu. Okey. Tapi kalau sebelum ada ha muzah, kemudian zihi ada ha, baru jumpa huruf ha, hi. Berterabur huruf ha je. Muzah zihi minal, mana huruf ha hilang. Bimuzahzihihi minal azab. Tu ni kena air tawar juga daripada guru insya-Allah. Baru jadi ni. Kadang-kadang ni macam ni memang payah ni. Ramai orang terpeleot menyebut huruf bimuzahzihihi minal azabi ayu ammar. Contoh-contoh ni contoh-contoh yang real yang berlaku dulu pun saya sebut, payah nak sebut, dan saya lihat beberapa orang yang baca depan saya juga ada masalah itu, so saya masukkan dalam buku ini.